Baik, tuan-puan yang ustazah kasihi sekalian, nampak macamnya lagi okey ya? Baik. Tadi kita dah ambil satu hadis Nabi SAW. Sekarang kita melihat akhlak pada skop yang lebih besar dan lebih luas. Akhlak ini tuan-puan datang daripada hati yang bersih. Kalau orang hati kotor tuan-puan, nak dapat akhlak yang terpuji amat susah. Sebab akhlak itu didefinisikan oleh Imam Ghazali, ya, dan beberapa orang sarjana-sarjana lain, akhlak itu ialah sesuatu yang datang daripada kebiasaan, yang datang daripada dalam, sehingga tidak perlu untuk ditimbang-timbang lagi, tak perlu untuk difikir-fikir lagi, sebab sudah jadi karakter, kebiasaan. Katalah tuan-puan bertemu dengan jiran yang paling kedekut, ya, 5 tahun kita berjiran dengan dia, kita selalu bagi dia makanan, tapi dia boleh rasa tak malu 5 tahun memulangkan pinggan kosong. Tak pernah rasa malu. 5 tahun tuan-puan setiap minggu bagi makanan, bagi kuih, bagi mi goreng, bagi kari pap, pusing. Dan dia boleh pulangkan pinggan. Ya, maaf ya, pinggan kosong je. 5 tahun minta maaf pinggan kosong. Padahal bukan sengket sangat pun. Ya, kalau kita fikirlah orang kata apa? Orang berbudi kita berbahasa. Lepas tak cukup dengan tu, kita dengar yang selalu bawa cerita dekat taman perumahan ni, yang selalu mengumpat kita, kata kita masak tak sedap lah. Ya, kalau bagi kari pap pun ambil je lah, bukan makan pun tak sedap, tak apa-apa rasa. Dia lah juga. Sekali kita jumpa dia dekat satu majlis, kita pun timbang-timbang, aku nak senyum ke tidak? Aku nak senyum ke tidak? Ke aku nak lari je masuk corner kot lain? Dia tak payah salam dengan dia. Timbang-timbang-timbang, hujungnya bertemu dengan keputusan, alah senyumlah, alah aku pergilah salam dia. Ketika itu tuan-puan, senyum dan salam kita belum sampai ke tahap akhlakul karimah, akhlak mulia yang memang menghiasi diri kita, sebab kita terpaksa untuk melakukannya. Jadi akhlak ni memerlukan kepada apa? Pertama, hati qalbun salim, hati yang bersih. Kedua ialah kebiasaan, latihan. Ada satu kata-kata hikmah, ustazah cukup suka dengan kata-kata ini. Dia kata apa? Hati-hati dengan fikiran, kerana fikiran akan membawa kepada tindakan. Betul tak tuan-puan? Fikir-fikir-fikir, tindakan. Hati-hati dengan tindakan, sebab tindakan akan menjadi kebiasaan. Ya, kalau kita buat sesuatu tu hati-hati. Kalau asyik mengulang benda yang sama, kalau baik akan menjadi kebiasaan baik. Kalau tak baik akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Suami kita tegur, amboi sedap borak tu dengan kawan, tengah menganyam ketupat ke? Suami kita kata, alah bang, bagi Chan lah bang, sikit je pun. Bagi Chan, nak suruh bagi Chan mengumpat. Ulang hari pertama, ulang hari kedua, ulang minggu depan, ulang bulan depan. Lama-lama jadi apa? Jadilah pengumpat tegar. Sebab hati-hati dengan kebiasaan, hati-hati dengan tindakan, sebab ia akan jadi kebiasaan. Ni masih dengan kata-kata hikmah ni ya. Hati-hati dengan kebiasaan, sebab ia akan menjadi karakter. Hati-hati ya. Kalau kita buat benda tu kerap kali, sangat sinonim dengan kita, dia akan membentuk aura kita. Dia akan menjadi sikap kita, attitude kita. Orang yang selalu, maaf cakap tuan-puan, dalam bab akhlak juga adalah kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Ustazah fikir ustazah bercakap dengan sasaran yang tepat, iaitu seorang muslimah, seorang ibu, seorang pendidik, juga tak terkecuali para muslimin, seorang ayah dan suami. Di mana seorang ibu dan ayah
tidak ada pemberian paling hebat yang dia beri kepada anak-anaknya seperti mana kehebatan dia memberikan anak-anaknya tunjuk cara adab yang mulia. Ustazah tadi sedang bercakap akhlak bersih. Tuan-puan, ini ustazah bercakap daripada pengamatan, daripada apa yang ustazah dengar, daripada pengalaman, daripada muamalah dengan kita semua. Kalau orang tu tuan-puan, tiap kali lepas makan, lepas minum, dia makan depan TV, dia minum depan TV, dia akan letakkan gelas dan juga pinggan dia bawah kerusi atau bawah sofa. Bila ditegur, katalah dia jawab, alah tak apalah, sekarang dia bersihkan lah. Dia nampak dah 2 gelas dah kat bawah tu. Ya, dah 2 gelas, dah 2 pinggan. Lama kelamaan ya tuan-puan, agak-agak akan jadi karakter tak? Akan jadi sikap tak? Pinggan, gelas bawah kursi, tuan dia orang kata baring macam Cleopatra, ya, ke atas tu, TV tengok dia dah tidur dah. Agak-agak susah tak nak ubah sikap tu? Sangat susah. Jadi karakter. Sama juga, ini dah sebut beberapa contoh jenis yang tuala suka letak merata-rata. Kita kan mandi pakai tuala, tuala tu akan basah. Subhanallah, sikit je nak minta apa? Berakhlaklah, jangan menyusahkan orang lain. Sidai tuala kita dengan sebaik-baiknya supaya dia kering. Bakteria pun takkan beranak pinak dekat tuala tu. Tapi orang yang hati-hati dengan tindakan, nanti jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan, duduk lilitlah batang tubuh dengan tuala basah. Ini dah habis dah guna tuala. Tapi tuala tu ada atas cushion, tuala tu ada atas pangku, atas riba, tuala tu ada dekat atas bahu. Lama-lama jadi apa? Kita kenal sangat dah dia. Dia dan tuala umpama irama dan lagu. Itu tuan-puan, besok kalau nikah anak dara kita macam tu, pening kepala suami dia, pening mak mertua kalau mak mertua pentingkan kebersihan. Tapi datang daripada mana tuan-puan? Kebiasaan yang menjadi sikap, attitude. Mak duduk cakap dengan anak-anak, ya Allah, kotornya bilik ni, bersepahnya bilik ni. Alah biarlah baju tu mama, yang tu nak pakai, yang ni nanti kita basuh lah, yang ni pun nak gosok ni. Tapi yang nak pakai, nak basuh, nak gosok, nak segala macam nak, semua ada atas katil yang sama. Akhirnya jadi apa tuan-tuan? Akhirnya jadi apa? Pembersih ke pengotor? Pengotor. Akhirnya ini ustazah cakap tuan-puan, Allahu Akbar, bukan senang untuk ubah attitude orang pengotor. Bukan senang. Didik anak-anak murid dia tuan-puan datang daripada pelbagai latar belakang. Nak tanam supaya jadi pembersih tidak mudah. Sebab ada banyak karakter yang sudah lekat. Kebiasaan sudah jadi attitude. Sambung kata-kata terakhir, kata-kata hikmah itu. Hati-hati dengan sikap. Hati-hati dengan attitude. Hati-hati dengan karakter. Sebab selalunya itulah yang menentukan takdir, ketentuan nasib kita untung atau rugi. Likulli syai'in sababa. Untuk setiap sesuatu Allah jadikan sebab musabab. Kalau dah pengotor, kalau dah pemalas, kalau dah pengumpat tegar, agak-agak bawa ke mana takdir tu? Bawa ke mana tuan-puan? Bawa kepada sebab musabab. Kalau dah pemalas, hujung dia apa? Gagal. Kalau dah pengotor, hujungnya apa? Tak disukai orang. Kalau dah suka mengumpat, hujungnya apa? Rugi, binasa dunia dan akhirat. Maka subhanallah, ingatkan kata-kata hikmah tersebut. Ya, saya ulang lagi sekali. Hati-hati dengan fikiran, sebab fikiran akan jadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan, tindakan akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan,
kebiasaan akan jadi sikap atau karakter. Hati-hati dengan karakter dan sikap, sebab ia selalu membawa kepada takdir ketentuan untuk nasib, rugi dan sebagainya. Jadi subhanallah ya tuan-puan, bila sebut akhlakul karimah, ia memerlukan kepada elemen kebiasaan. Selalu dididik, dilatih, dibiasakan. Ya, kadang-kadang tuan-puan, kita susah nak tanam hanya ucapan maaf, tapi tak keluar daripada mulut. Ada satu perkongsian ni Ustaz nak kongsi. Ustazah ada beberapa orang sahabat ya tuan-puan, yang kami ketika itu buat satu program. Kami buat program lah dengan ada beberapa orang sahabat. Program tu kita namakan memang program macam untuk apa ni, tautan ukhuwah, untuk lebih lagi hubungan tu betul-betul fillah kerana Allah. Malam tu tuan-puan, kami buat satu modul ukhuwah. Modul dia macam ni, kita mesti bertemu dengan setiap kawan kita yang ada dalam program tu, dan kita kena buat beberapa perkara. Apa yang kita kena buat? Pertama, ungkap kasih kita kepada kawan kita. Yang tu senang. Yang kedua, tegur, muhasabah. 3 perkara yang kita nampak pada sahabat kita, yang kita rasa atas nama lillahi ta'ala, kita tegur supaya dia jadi lebih baik. 3 perkara. Dan kita juga kena sebut 3 perkara yang kita rasa dominan sangat baiknya sahabat kita tu. 3 perkara yang kita rasa kita nak terima kasih dengan dia, sebab dia Allah izinkan memiliki 3 perkara tersebut. Tuan-puan, malam tu jadi malam yang sungguh menakutkan bagi kami. Senang tak nak cakap 3 keburukan orang? Senang tak? Depan-depan. Ya Allah ya Tuhan, susah tuan-puan. Sahabat-sahabat yang duduk depan ustazah, cepatlah kak, sebutlah apa benda 3. Alah, maaflah. Susah nak sebut. Tapi ustazah nak sebut ya tuan-puan, beberapa perkara yang sahabat ustazah sebut. Ustazah tak tahu ni dia nak cakap apa. Tiba-tiba ada salah seorang daripada mereka sebut macam ni kat ustazah. Dia kata, alah bendanya kecil je, tak payah sebut kot. Dia kata, kak sebutlah kak. Itu macam terbuku nampak tu kan ya. Sebut kak, sebut. Memang kita dah buat modul, suruh sebut. Akak jangan malu, sebut. Dia pun sebut. Tergamam ustazah. Dia kata, ustazah pernah minta tolong dia. Ada sekali tu pernah minta tolong dia, tapi dia kata ustazah tidak cakap terima kasih. Bayangkan tuan-puan, ustazah macam pusing kepala kejap ya. Macam kata, aku tak cakap terima kasih. Walaupun kita mungkin nak defend diri kan, kita rasa macam dah biasa dah cakap terima kasih ni kan. Tapi ini yang Tuhan yang punya diri. Dia kata ada, sampai saya kata yang mana satu kak? Alah tak payahlah besar-besarkan, cuma nak cakap yang tu je. Ada sekali ustazah minta tolong dengan dia, tapi ustazah tak cakap terima kasih. Ya Allah tuan-tuan, ustazah pegang tangan dia. Ustazah kata maafkan ustazah kak. Dan hari ini ustazah cakap, jazakumullah khairan kathira, semoga Allah menganjari budi baik kakak pada ustazah. Tak boleh salahkan dia tuan-puan, tapi ustaz nak bagi tahu ini belum lagi Allah yang hisab. Ini baru kawan kita je. Nak bagi tahu tuan-puan, perkataan terima kasih tu kita mungkin rasa kecil, tapi ada orang menanti terima kasih tu. Dalil dan buktinya dah berbulan-bulan katanya menanti terima kasih tuan-puan. Masya Allah. Itu kena jadi kebiasaan. Lepas pada tu lekat dalam kepala ustazah tuan-puan. Ya, lekat. Kalau ada lupa minta maaf,
banyak-banyak, tapi lekat ambil pengajaran. Apa-apa pun orang tolong kamu, orang bantu kamu, kalau boleh dahulukan terima kasih sebelum kamu ambil khidmat dia. Dulukan terima kasih. Ya, Ustazah, yang ini saya nak letak kat sini ke? Ya, saya memang nak letak kat situ. Terima kasih banyak-banyak. Dah angkat ke belum? Belum. Dulukan terima kasih. Sebab dah pernah kena muhasabah tuan-puan, pernah ditolong tapi ditunggu berbulan, terima kasihnya tak sampai. Masya Allah. Ya, nak bagi tahu tuan-puan, akhlak ini cirinya adalah kebiasaan. Selalu. Jadi anak-anak dididik, dapat apa pun, terima kasih abah, terima kasih kakak, terima kasih mak. Lagi baik, alhamdulillah dulu, baru terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Alhamdulillah, terima kasih Kak Long. Kalau kita rasa dah jarang dengar, kita hidupkan balik budaya berterima kasih. Sebab ini akhlak. Begitu juga budaya sebut, saya sayang kerana Allah, I love you fillah, lillah. Itu semua kena sebut. Sebab kalau tidak tuan-puan, akhlak itu akan padam. Akhlakul karimah itu bila tidak jadi kebiasaan, dia tidak akan dapat jadi sikap, jadi karakter untuk kita semua. Ya, ada dua ciri yang Ustazah sebut. Yang pertama ialah qalbun salim, datang daripada hati yang bersih. Dan yang kedua ialah akhlak itu datang daripada didikan, kebiasaan dan latihan.